Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali kita bersiaran secara di atas talian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita pada kali ini dapat bertemu dalam episod pengajian secara atas talian dan pada kali ini, pertemuan kali ini, insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan perwarisan ibu. uh, Dalam perjumpaan kita yang lalu, kita telah bincang berkenaan dengan perwarisan bapa. Dan malam ni insya-Allah pertemuan malam ni insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan perwarisan ibu. Baik, ibu dan juga bapa disebut sekali di dalam Al-Quran, di dalam ayat surah An-Nisa ayat 11, di mana Allah Ta'ala menyebut wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan sekiranya baginya ada ibu bapa, wali abawaihi, untuk kedua-dua ibu bapanya, setiap seorang daripadanya mendapat as-sudus 1/6 in kana lahu walad, sekiranya si mati mempunyai anak ataupun cucu, dan sekiranya tiada baginya anak ataupun cucu, wa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus, dan warisnya adalah ibu dan bapa, maka ibunya akan mendapat as-sulus. Di sini 1/3, tadi 1/6. Fa in kana lahu ikhwatun, dan Allah Taala menyebut lagi fa in kana lahu ikhwatun, dan sekiranya si mati mempunyai ikhwah, saudara-saudara, iaitu 2 orang dan ke atas, fali ummihi sudus, ibunya akan juga mendapat 1/6. Jadi ayat itu menjadi syarat kepada perwarisan ibu, ataupun menjadi salah satu daripada beberapa ahwal, menerangkan beberapa ahwal tentang perwarisan ibu. Itulah kita boleh simpulkan ibu asalnya mempunyai beberapa kaedah pewarisan ataupun ahwal, iaitulah yang pertama 1/6, kemudian 1/3. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Manakala 1/3 baki, ini masalah 1/3 baki ini tidak disebut di dalam Al-Quran, akan tetapi ianya berlaku pada zaman sahabat. Di zaman Saidina Umar berlakulah pembahagian untuk ibu 1/3 baki. Yang ini kita akan lihat macam mana boleh berlakunya 1/3 baki pada zaman Saidina Umar. Baik, untuk al-halatul ula lil ummi, situasi yang pertama untuk ibu ialah as-sulus. Yang pertama as-sulus. Syarat as-sulus, wa tarisu al-ummu as-sulusa bisyartaini, dan mewarisi ibu 1/3 dengan 2 syarat. Jadi ibu mewarisi 1/3 ini dengan 2 syarat. Yang pertama, bila berlakunya salah satu daripada 2 syarat ini,
tiada dua syarat inilah. Bila menepati syarat ini, ibu akan mendapat 1/3. Yang pertama, adamu wujudil far'il warisi lil mayyiti. Ketiadaan wujud, tidak wujud ataupun bahasa ringkasnya tidak ada. Tidak ada furu' waris bagi si mati. Zakaran kana au untha. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Si mati tidak ada anak, tidak ada cucu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Seperti mislul ibni au al-binti. Seperti anak lelaki ataupun anak perempuan. Wabni libni. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Wabinti libni. Dan cucu perempuan daripada anak lelaki. Jadi si mati tidak ada anak. Tidak ada anak ataupun tidak ada cucu yang mewarisi. Juga digunakan di sini istilah al-far'il warisi. Samalah juga kita bila membincangkan berkenaan dengan zaujun dengan zaujah. Si mati tidak meninggalkan furu' waris. Kalau si mati tidak ada furu' waris, maka perbincangan istilah furu' waris tu kita kena fahami dah. Maksud furu' waris ini ialah anak ataupun cucu yang mewarisi. Bila anak ataupun cucu tidak mewarisi, maka dia tak termasuk dalam istilah far'ul warisi. Seperti seorang anak yang membunuh ataupun anak yang ada halangan daripada pewarisan harta pusaka, jadi anak tersebut furu' yang tidak mewarisi dengan sebab adanya sifat yang menghalang daripada pewarisan harta. Kemudian syarat yang kedua, untuk ibu untuk dapat 1/3 ialah adamu wujudil ikhwati. Yang ni yang sebut dalam ayat tu. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Kalau lah dia mana si mati mempunyai ikhwah, mak akan dapat 1/6. Tapi kalau tidak ada ikhwah, kalau si mati tidak ada berbilang saudara, ibu akan dapat 1/3 sebagaimana disebut dalam ayat sebelum daripada tu. Jadi syarat yang kedua ni ialah tiada kewujudan. Tidak ada saudara-saudara lelaki ataupun saudara-saudara perempuan bagi si mati. Si mati tidak ada adik-beradik. Isnaini, iaitulah 2 orang saudara, fa'aksar dan lebih. 2 orang dan lebih. Asyiqa'an au li'abin, sama ada mereka merupakan saudara seibu sebapa, asyiqa', au li'abin ataupun mereka ni adalah saudara sebapa dengan si mati. Au li'ummin ataupun merupakan saudara seibu dengan si mati. Jadi saudara-saudara ni tak kira lah adik-beradik itu adik-beradik jenis mana sekalipun. Sama ada adik-beradik yang ada orang guna istilah adik-beradik buaya ke, adik-beradik anjing ke. Tak tahu istilah tu mai daripada mana tu, adik-beradik buaya, adik-beradik anjing. Sama ada istilah tu mungkin orang-orang yang tertentu saja yang faham. Buaya anjing tu tak tahu nak silah ke asyiqah ataupun dia abin ke, wallahu alam. Jadi adab budaya orang Melayu kita ada yang mengatakan, kita tahu lah orang Terengganu ke, orang Kelantan ke, orang mana ke, digunakan istilah adik-beradik anjing, adik-beradik buaya. Auli umin ataupun untuk adik-beradik ataupun adik-beradik seibu. Tak kira lah daripada arah mana pun adik-beradik, hubungan adik-beradik tu dengan si mati. Dalilnya fa'ilam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Sekiranya tiada bagi si mati itu walad, anak ataupun cucu. Ini tersebut di ibnun atau bintun. Di sini juga ibnu ibnin ataupun bintul ibnin. Wa warisahu dan warisnya ialah kedua-dua ibu bapanya, maka ibunya akan mendapat as-sulus. Jadi kita faham di sini fa'ilam yakul lahu walad, tidak ada anak. Jadi tidak ada anak, yang tidak ada saudara ni, yang tidak ada saudara, ayat sambungan daripada tu. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sulus. Fali ummihi as-sudus. Baik, itu situasi yang pertama, 1/3.
Kemudian situasi pewarisan ibu yang kedua ialah as-sudus. As-sudus 1/6. Apabila menepati beberapa syarat. Dua syarat. Yang pertama, syarat ini syarat yang bertentangan dengan syarat 1/3. Kalau syarat 1/3 tiada anak, tiada furuk waris, maka ibu akan dapat 1/3. Tetapi kalau ada furuk waris, bila wujudnya furuk waris bagi si mati, kama qulna fil ab, sebagaimana kita dah bincang dalam pewarisan ibu, pewarisan bapa. Jadi syarat yang pertama ialah si mati tiada anak, cucu dan ke bawah yang mewarisi. Kalau si mati ada cucu, maka mak akan dapat, ibu akan dapat 1/6. Ada anak ataupun cucu yang mewarisi. Ataupun dengan syarat yang kedua, wujudu adadin minal ikhwah. Katakanlah syarat yang pertama, si mati memang tidak ada anak. Tengok pula syarat yang kedua. Lihat pula syarat yang kedua. Adakah si mati mempunyai berbilang-bilang saudara? Kaifa makanu. Walau bagaimanapun saudara ni tak kiralah saudara seibu sebapa ataupun seibu dengan si mati. Seperti mana kita bincang tadi dah. Wali abawahi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Ini dalilnya. Setiap daripada mak dan ayah, ibu dan bapa dapat 1/6. 1/6, setiap seorang dapat 1/6. Sekiranya in kana lahu walad. Sekiranya baginya ada anak. Mana sekiranya si mati itu mempunyai anak ataupun cucu. Dan ini untuk syarat 1/6. Jadi syarat 1/6, bila tidak menepati syarat 1/6, maka dapatlah 1/3. Kalau tak dapat 1/3, 1/6 lah. Jadi antara syarat ni, bila kita faham syarat 1/3, bila tak memenuhi syarat 1/3, jadilah 1/6. Contohnya, si mati memang tidak ada anak. Tidak ada anak tu, maknanya dalam kepala bila tidak ada anak, ibu akan dapat 1/3. Tapi kita kena jaga syarat yang kedua tu. Yang ni kena berhati-hati sikit. Bila tidak ada anak, tak semestinya ibu dapat 1/3. Lihat pula syarat yang kedua. Adakah si mati ada abang ke ataupun ada kakak? Sama ada adik-beradik itu, abang ataupun kakak itu seibu sebapa ataupun sebapa ataupun seibu. Jadi kena tahulah, kena siasatlah waris ni, si mati ni ada waris ke tidak. Adakah si mati mempunyai, kita dengar si mati ni ada sebatang kara. Sebatang kara tu maksudnya tidak ada waris, tidak ada adik-beradik, dia anak tunggal. Dia anak tunggal mungkin daripada dengan perkahwinan dia, ibu dengan bapa yang mana ibu bapa tu, tapi mungkin bapanya pernah berkahwin dahulu ataupun ibunya pernah mempunyai suami pada masa yang lampau, tapi suami dah meninggal lama dah, tinggal negeri lama dah. Dia duduk di utara ataupun di Sabah, Sarawak, dia tinggal dah lama dah tinggal. Anak dia, ada satu anak dia, mana saudara seibu. Dua orang lah kata. Bila ada dua orang, sudah memberi kesan kepada ibu. Daripada sepatutnya ibu dapat 1/3, tetapi bila dikhabarkan ibu ni pernah mempunyai anak. Anak ni ada di mana? Katakanlah ada di Sabah, ada di Sarawak, ada di utara, selatan ataupun di mana-mana sahaja. Di Malaysia lah contohnya lah. Kita buat di negara lain kan, payah pula nak cari pula. Jadi ada, bila disebut adanya waris adik-beradik yang lain, memberi kesan kepada ibu daripada dapat 1/3 kepada 1/6. Jadi untuk ibu ni kena berhati-hati. Bukan sahaja kena melihat anak ada atau tidak, bahkan juga kena melihat kepada saudara. Adakah dia mempunyai, si mati mempunyai saudara. Baik, habis bahagian ibu. 1/3 tak ada lagi dah sini. 1/3 baki. Baik, 1/3 baki, Ustaz tak ingat nak letak sini. Baik, 1/3 baki ni apabila, dia kena tambah lagi satu. 1/3 baki. Ada mari, kata balik ada kelas. Baik, 1/3 baki, ada, bila dua kat rumah ni ada gangguan sikit.
Baik, 1/3 baki, satu lagi yang ketiga. Sulusul baqi. Bila dapat sulusul baqi? Sulusu al-baqi. Baik, sulusul baqi ni apabila si mati hanya meninggalkan waris yang terdiri daripada abun, waris yang terdiri daripada ummun, ibu, bapa dan juga ahadu az-zawjaini. Ahaduz zawjaini, salah satu daripada pasangan suami ataupun isteri. Jadi masalah ni pernah berlaku di zaman Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, sehinggalah berlaku satu masalah, timbul wujud satu permasalahan lah menyebabkan ibu, ada kalanya ibu dan bapa ni sepatutnya bapa mendapat 2 bahagian daripada ibu. Tapi dalam masalah ni yang berlaku, ibu hampir-hampir menyamai bahagian ayah. Nanti kita akan tengok, kita akan lihat contoh untuk memahami sulusul baki ni. Jadi insyaAllah kita lihat pula kepada contoh-contoh praktikal bagi kita memahami situasi pewarisan ibu dan juga bapa sini. Jadi kita buka, terlihat pula masalah abun. Yang ni masalah dalam ini masalah contoh-contoh warisan bapa. Baik, kita lihat pula contoh-contoh pewarisan ibu. Baik, untuk pewarisan ibu, contoh 1/3, kita buat 1/3, 1/6 dan juga sulusul baqi. Baik, yang pertamanya, kita buatlah mana contoh yang ada belakanglah tu. Mata syakhsun. Seorang mati meninggalkan zaujatin wa ummin wa bintin. Seorang mati meninggalkan zaujah, isteri, ibu dan juga anak. Wa bintin, kita letaklah seorang lagi yang dapat asabah. Jadi kita letak seorang lagi yang dapat asabah ni dalam contoh ni lah. Dalam contoh ni supaya kita tidak tergantung ada baki. Kemudian wa bani ibnin. Seorang mati meninggalkan isteri, ibu, anak perempuan dan seorang cucu lelaki. Baik. Dalam masalah ni, kita ambil baik, untuk maklumat, ini pembahagian kolom-kolom yang perlu kita ada dalam pewarisan bapa tak ada terang secara ringkas berkenaan dengan kolom-kolom yang perlu ada, iaitu kolom waris, fardu dan juga asal masalah. Jadi kita copy yang ni. Ini dalam contoh yang terdahulu. Kalau perlu kepada penjelasan, boleh tanya dah, tak boleh terangkan. Jadi untuk kolom-kolom waris yang ditinggalkan di sini ialah yang pertama zaujah. Zaujatun, ummun, kemudian bintun dan bintu ibnu ibnin. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Ibnu ibnin. Baik, zaujah, untuk zaujah, fardu zaujah. Jadi kita kena murajaah lah. Perbahasan yang lalu, pewarisan zaujah. Bila si mati meninggalkan adanya furuk waris. Kerana ini bintung adalah furuk waris. Ibnu ibnin juga furuk waris. Jadi zaujah akan mendapat 1/8. 1 daripada 8. Umum dalam masalah ni sama juga dalam zaujah tadi. Zaujah maknanya si mati meninggalkan furuk waris. Bila si mati meninggalkan furuk waris, kita sebut tadi dalam kaedah ahwal situasi pewarisan ibu,
Ibu ni sama ada 1/3, 1/6 ataupun 1/3 baki. Jadi untuk masalah ni bila si mati ada meninggalkan furuk waris, ibu akan dapat 1/6. Jadi di sini ibu akan dapat 1/6 kerana kita tahulah alasan tu kenapa, kerana si mati mempunyai furuk waris. Iaitulah bintun dan juga ibnu. Ada bintun pun sudah padan, sudah memadai untuk menjadikan ibu mendapat 1/6. Kemudian bentong di sini belum sampai lagi, kita belum sampai lagi bahagian bentong. Bentong jelas sebutannya dalam Quran, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Sekiranya si anak itu perempuan seorang, maka akan dapat 1/2. Kemudian ibnu ibnin akan mendapat bahagian asabah. Jadi asabah di sini tunggu bakilah berapa banyak. Jadi asal masalah di sini ialah dengan melihat pembawah. 2 boleh masuk dalam 6. Kemudian kita abaikan 2. 6 dengan 8 ialah tawafuk pada sifir 2. Tawafuk bin nisfi. Jadi di sini 6 bagi 2 sama 3. 3 dan 8 menjadikan asal masalah di sini ialah 24. Jadi dalam masalah 24. Kemudian untuk zaujah 24 bagi 8, 3 bahagian. Untuk umum 24 bagi 6, 4 bahagian saham. Untuk bentong 24 bagi 2, jadi 12 saham. Kemudian kita campur semua saham, 3 campur 4 campur 12. Jadi jumlah keseluruhannya ialah 19. 19, 24 tolak 19, jadi baki asabah sebanyak 5 saham untuk ibnu ibni. Jadi itu cara bagaimana kita meletak fardu berdasarkan kepada syarat-syarat ahwal-ahwal yang telah kita sebut tadi. Kemudian seterusnya kita mencari asal masalah dan menentukan saham setiap waris. Jadi nampak keliru. Ada kekeliruan ke tidak dalam menentukan bahagian saham dan juga fardu dan juga saham. Kalau tidak ada kekeliruan, kita teruskan saja. Baik, seterusnya contoh lain. Ini untuk ibu 1/6. Kita fokus bahagian ibu di sini 1/6. Kemudian contoh seterusnya matat, seorang perempuan mati, an ukhtin syaqiqatin wa akhin wa abin wa ummin. Baik. Seorang mati meninggalkan ukhtin syakikah, seorang saudara perempuan seibu sebapa, bapa dan juga ibu. Jadi ada 3 waris di sini. Waris yang pertama ukhtun syakikah, yang kedua abun, yang ketiga ummun. Jadi untuk menyusun dari sudut susunan aula yang mana kita perlu utamakan waris fardu dahulu. Baik, di sini waris fardu siapa yang terlibat di sini. Jadi kita buat kolom waris fardu dan juga asal masalah. Baik, waris yang ditinggalkan yang pertama ummun, terletak yang mana yang dapat fardu dulu, ummun. Kemudian abun. Kemudian satu lagi ukhtun syakikah. Ukhtun qah. Baik, untuk bahagian ummun, baik di sini kita melihat bahagian ibu di sini. Fokus bahagian ibu. Baik, yang pertama si mati ada ke tidak furuk waris, kita lihat si mati ada anak ataupun cucu ke tidak di sini. Memang di sini dalam masalah ini tiada anak dan juga tiada cucu. Kemudian yang kedua, adakah si mati mempunyai saudara yang berbilang? Berbilang saudara ini maksud 2 orang saudara. Baik, di sini ada ukhtun syakikah seorang. Ada seorang ukhtun syakikah. Seorang saudara tidak menjejaskan bahagian ibu.
Yang menjejaskan bahagian ibu ialah dua orang saudara. Tak kiralah jantina apa sekalipun datang ke tina ke, lelaki perempuan ke, atau apa-apa arah dia, daripada arah mana sekalipun saudara tu. Jadi oleh kerana bilangannya seorang, ibu mendapat 1/3. Jadi di sini ibu akan dapat 1/3. Kemudian ingat semula bahagian bapa, abun. Abun ini dia ada 3 situasi, sama ada 1/6, 1/6 dan asabah ataupun asabah sahaja. Bila si mati ada anak, maka bapa akan dapat 1/6. Di sini si mati tidak ada anak. Bila si mati tidak ada anak, ayah terus dapat asabah. Asabah dan ukhtun syakikah kita kena rujuk semula dalam jadual hijab dan juga mahjub. Jadual hijab dan mahjub, ukhtun syakikah ni akan mendinding. Mendinding. Terdinding. Abung akan mendinding menghalang ukhtun syakikah. Jadi bila ada abun, abun akan menghalang ukhtun syakikah daripada mewarisi. Dan di sini ukhtun syakikah akan mahjub. Mahjubatun akan terhalang, terdinding dengan bapa. Jadi pembahagian di sini, kita melihat asal masalah di sini ialah melihat pembawah. Pembawah kepada fardu ibu, iaitulah 3. Jadi di sini asal masalah 3, ibu akan dapat 1, kemudian bapa akan dapat 2 di sini. Manakala ukhtun syakikah, tiada bahagian, tiada habuan di dalam pusaka kerana telah dihalang oleh bapa. Baik. Contoh lain, kita ambil contoh ni, benda yang sama cuma kita tambah bilangan saudara. Contoh matat an ukhtin syakikatin. Seorang mati meninggalkan seorang ukhtun syakikah. Kemudian tambah lagi wa ukhtin li ummin. Mak dia dulu pernah bernikah dan mempunyai anak perempuan daripada suami terdahulu. Kemudian ada ibu, ada bapa dan juga ada ibu. Baik. Di sini masalah yang sama, masalah yang sama, cuma kita tambah seorang saja, tapi dengan penambahan seorang itu boleh memberi kesan. Baik, tengok apa kesannya. Baik, di sini ukhtun, waris-warisnya sama macam atas ni. Ummun yang pertama ibu, ummun. Yang kedua abun. Yang ketiga ukhtun syakikah. Ukhtun syakikah. Baik, rumus dia atau penekasannya qah. Qah ni menandakan ukhtun syakikah. Kemudian ukhtun li ummin. Ukhtun li ummin. Saudara perempuan seibu. Baik, dalam masalah ni ummun, si mati tidak ada anak ataupun cucu. Itu syarat untuk dapat 1/3. Baik, maknanya di sini kalau kita lihat tidak ada anak, mak boleh 1/3 lah. Tapi jangan lupa kita kena melihat adakah si mati mempunyai saudara. Sini si mati ada 2 orang saudara. Ukhtun syakikah, kakak kandung dia seorang. Kemudian ukhtun li ummin, kakak seibu, maknanya ibu pernah bernikah dahulu, kemudian ada anak perempuan, ada adik-beradik di sini. Adik-beradik seibu. Jadi oleh kerana adanya berbilang saudara. Ini dipanggil adadun minal ikhwah. Wujudu adadin minal ikhwah. Terdapat berbilang saudara si mati. Oleh kerana itu, ibu tidak dapat lagi 1/3. Ibu di sini akan dapat 1/6. Kemudian bapa di sini samalah juga bapa si mati. Oleh kerana si mati tidak ada furu' waris, bapa akan dapat asabah. Bapa akan dapat asabah. Kemudian ukhtun syakikah dengan ukhtun li ummin, dua-dua saudara ini akan terdinding mahjub dengan bapa. Walaupun mereka ni dihalang dengan bapa, tetapi kewujudan mereka ini jangan dinafikan.
Kewujudan mereka ini perlu dilihat. Walaupun si mati ada bapa. Bapa ni gagah lah boleh sekat semua adik-beradik. Tapi kita kena ingat, walaupun begitu, adik-beradik juga mampu menyekat, menjadikan bahagian ibu berkurangan daripada 1/3 kepada 1/6. Kenapa jadi macam tu? Inilah dia ilmu faraid. Fardu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hikmatnya kita mungkin tak terfikir sebab apa jadi macam ni. Kalau ada adik-beradik ramai, ibu dapat 1/6. Kalau ada seorang je ataupun tidak berbilang-bilang saudara, ibu akan dapat 1/3. Jadi ini adalah satu hikmat yang boleh kita fikir ataupun mungkin tak tercapai akal kita untuk memikirkan kenapa jadi macam ni. Jadi ibu akan dapat 1/6, ayah akan dapat asabah. Jadi asal masalah di sini ialah 6. Kalau di atas masalahnya 3 berdasarkan kepada fardu ibu 3. 1/3. Jadi ibu akan dapat 1 bahagian dan bapa akan dapat di sini baki sebanyak 5 bahagian, manakala ukhtun syakikah dan juga ukhtun li ummin tiada bahagiannya. Kenapa jadi macam tu? Kalau kita fikir secara ke depan lagi, bila ayah meninggal, ukhtun syakikah akan dapat bahagian daripada harta ayah, 5 sini. Manakala ukhtun li ummin ni anak tiri ayah lah, sebab dia anak kepada mumung, anak kepada isteri, jadi anak tiri. Anak tiri tak dapat pula. Jadi di sini ada perbezaan. Anak tiri dapat bahagian daripada mak dia pula kalau mak dia meninggal. Mak dia meninggal boleh ke ukhtun syakikah dan juga boleh kepada ukhtun li ummin. Ini kena memang dalam gitulah konsep pewarisan harta pusaka dan Islam yang begitu complicated lah kita kata tak. Mana hebat lah kita tak terjangkau boleh berlakunya. Cara selok belok ni inilah antara keistimewaan fardu ini adalah benda yang Allah Ta'ala sendiri tentukan. Berbeza dengan mana Allah Ta'ala tentukan secara terperinci. Berbeza dengan sembahyang. Kalau sembahyang ni Allah Ta'ala tak sebut rakaat sembahyang di dalam Quran secara terperinci. Tetapi untuk faraid ini Allah Ta'ala tentukan secara terperinci. Mak boleh banyak mana, ayah boleh banyak mana, kemudian adik-beradik lain ditentukan fardu tu dengan jelas supaya kita semua meyakini faraid ini adalah hukum yang Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskan kepada kita semua. Baik, seterusnya contoh lain. Jadi kita ada beberapa contoh lah. Ibu dapat yang pertama 1/6, ada ibu dapat 1/3, kemudian ibu dapat sini juga 1/6. Cuma 1/6 di sini dengan sebab adadun minal ikhwah. Manakala 1/6 di atas ni furu' waris. Maksudnya ibu si mati mempunyai furu' waris. Hak ni ibu mempunyai si mati mempunyai adadun minal ikhwah. Ini ibu dapat 1/3. Baik, 1/3 baki pula. 1/3 baki ni apabila si mati meninggalkan ibu bapa dan juga salah satu daripada pasangan. Baik, kenapa dia jadi 1/3 baki? Jadi kita lihat dulu pembahagian ibu yang si mati, di mana si mati meninggalkan. Jadi dua situasi di sini. Ada dua situasi. Yang mati yang pertama lelaki dan yang mati yang kedua ialah perempuan. Jadi kita buat contoh yang mati itu lelaki dulu. Mata rajulun. Seorang mati. Seorang lelaki lah mati. Kita buat rajulun tu biar nampak jelas lelaki yang mati di sini. Mata rajulun wa ta'u'an. An. Mata rajulun an zaujatin. Jadi kita sebut masalah umariyata ni meninggalkan salah seorang daripada pasangan, ibu dan juga bapa. Ummin wa abin. Maksudnya meninggalkan ibu bapa dan tidak ada berbilang-bilang saudara, tidak ada anak. Si mati tidak ada anak, tidak ada berbilang-bilang saudara.
Dia tak jadi 1/3 baki ni kalau ada berbilang saudara. Kalau ada berbilang saudara, bermakna mak akan dapat 1/6. Tak jadi 1/3 dah. Kalau ada orang lain pun yang tidak menjejaskan bahagian ibu. Okay. Itu yang pertama. Mata rajulun an zaujatin. Baik, kemudian yang kedua pula ialah yang kedua bila melibatkan yang mati itu perempuan. Baik, nanti kita buat contoh sini, senggang sikit. Matat. Matat imra'atun. Matat imra'atun, seorang perempuan mati meninggalkan sudah semestinya pasangan dia ialah zaujun, suami. Ini bukan zaujah ni, bukan perempuan nak kahwin dengan perempuan pula. Wa ummin wa abin. Baik, ada dua situasi untuk masalah umariyata ni, ibu dapat 1/3 baki. Mula-mula kita buat pembahagian ikut kadar pembahagian biasa. Baik, kita lihat susuli, menyelusuri bagaimana sejarah 1/3 ini berlaku, 1/3 baki berlaku. Menelusuri kejadian sejarah. Baik, mula-mulanya berlaku zaman Sayyidina Umar. Pembahagian asalnya ialah si mati meninggalkan zaujah dalam masalah yang pertama, zaujah, kemudian ummun dan juga abun. Abun. Bila dibahagi bahagian zaujah, si mati tidak mempunyai anak. Bila si mati tidak mempunyai furu' waris, zaujah akan mendapat bahagian penuhnya iaitu 1/4. Kemudian ibu akan dapat bahagian penuh ini, bahagian penuh ibu bila si mati tidak ada anak ataupun ada minal ikhwah, ibu akan dapat 1/3. Kemudian abun pula akan mendapat asabah. Asabah baki. 4/3 ialah tabayun. Macam mana sebab apa tabayun? Sebab 4/3, 3/4 ni tak berkongsi sifir. Tak sama, bukan nombor sama, bukan nombor 3 tu tak boleh masuk dalam nombor 4, tak bila digandakan tak masuk dalam nombor 4. Kemudian tak masuk maksudnya tak bertemu lah, tak bertemu. Dia bukan tadakhul. Kemudian kalau tawafuk berkongsi sifir, tidak berkongsi sifir. Bila begitu tabayun ni lah kena darab 2 nombor. 3 darab 4 jadi 12. Asal masalahnya ialah 12. Kemudian untuk bahagian zaujah, 12 bagi 4, 3. Untuk bahagian ibu, 12 bagi 3, 4. 3 campur 4, 7. Jadi 12 tolak 7. Asabah baki untuk bapa ialah 5. Baik, 1. Kita turun bawah ni. Itu yang pertama. Kemudian, dalam masalah yang kedua pula, matat imra'atun an zaujin. Masalah kedua ni meninggalkan, yang mati itu perempuan, meninggalkan suami. Warisnya ialah zauj. Yang pertama, zaujun. Zaujun. Yang kedua, ummun dan juga yang ketiga abun. Ummun dan abun. Kita ambil terus yang ni. Untuk zaujun, bila si mati tidak ada anak, zaujun akan dapat bahagian penuhnya 1/2. Kemudian umur 1/3, abun akan dapat asabah. Antara 2 dengan 3 tabayun. 2 dan 3 ini adalah tabayun 2 darab 3. Bila tabayun darab terus antara 2 nombor. Jadi 6. 1/6 bagi 2. 6 bagi 2, 3. Separuh daripada 6, 3. Kemudian 6 bagi 3, 2. Baki lagi ada 1. Baik. Jadi, inilah pembahagian mengikut kaedah asal yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahagian ibu dan juga bapa. Baik, dalam masalah yang pertama, si mati itu lelaki. Bila si mati lelaki, ibu akan dapat 4, bapa akan dapat 5. Antara 4 dengan 5 ni, tak jauh beza. Tak jauh beza kalau ibaratnya 12,000.
mak dapat, ibu semata akan dapat 4,000, kemudian ayah akan dapat 5,000. Lepas tu ayah ni adalah ketua keluarga. Cukup bulan bayar bil elektrik, cukup bulan bayar astro, cukup bulan bayar bil air dan sebagainya, bayar rumah. Mak boleh simpan duitnya 4,000, boleh beli emas, boleh buat simpanan, buat tabung haji dan sebagainya. Jadi yang menanggung keluarga itu ialah bapa. Dan bapa ni oleh kerana dia tanggungan besar, bila dah dikeluar sikit, dia menyamai ibu dah. Itu dalam masalah yang pertama. Kemudian dalam masalah kalau si mati itu perempuan, ibu dapat 2 bahagian, ayah dapat 1 bahagian. Sedangkan dalam kaedah perwarisan, kalau anak-anak lelaki dan juga anak-anak perempuan, suami ke isteri ke, kebiasaannya bahagian lelaki ni 2 kali ganda daripada perempuan. Jadi masalah ni berlaku zaman Saidina Umar, ada sahabat-sahabat yang rasa tak puas hati. Rasa macam bahagian ayah sedikit pula dalam masalah kedua ni. Masalah pertama, mak dengan ayah ni lebih kurang je, 4 dengan 5, selisih sikit je. Jadi mengadulah mereka kepada Saidina Umar, dan bila dibincangkan perkara ni menjadi satu perbincangan yang hangat, sehinggalah Saidina Umar pun bimbang juga nak ubah benda ni kan disebut dalam Quran kan. Memang kaedah ni disebut dalam Quran. Sebab bila si mati tidak ada anak, tidak berbilang saudara, ibu dapat 1/3, betul dah. Sehinggalah mereka buat keputusan ditambah 1/3 ibu ni, 1/3 baki. Kemudian hak bawah ni pun sama juga, 1/3 baki. Maksudnya 1/3 daripada baki setelah ditolak bahagian isteri ataupun suami. 1/3 baki setelah ditolak bahagian isteri ataupun bahagian suami. Jadi kita kekalkan hak asal. Hak asal dia 1/3 diubah menjadi 1/3 baki. Ini asal dia. Ini asal, kemudian cuba diubah di zaman Saidina Umar, yang ini jadi 1/3 baki. Kemudian 1/3 balance. 1/3 baki. Hak ni pula sama juga. Cuma kita letak kat tepi je. Untuk melihat perbezaan antara 2 pembahagian yang dilakukan oleh ijtihad pada sahabat. 1/3 daripada baki. Jadi kita ingat 1/3 baki ni bukan 1/3 daripada keseluruhan harta, daripada keseluruhan asal masalah. Tapi maksud 1/3 ni setelah ditolak bahagian zaujah dalam masalah pertama. Setelah mana 12 ditolak dengan 3, bakinya ialah 9. Baik, 1/3 daripada 9. Bukan lagi 1/3 daripada 12. 1/3 daripada 9 ialah 3. Jadi 1/3 daripada 9 ialah 3. Kemudian bakinya ialah untuk ansabah, untuk ayah. Jadi jumlah zaujah dengan umur ni 6. Bakinya adalah 6. Jadi di sini kita lihat perbezaan antara ibu dengan bapa. Saham untuk ibu akan jadi 3. Saham untuk untuk abun akan jadi 6. Kemudian dalam masalah yang kedua pula, si mati itu adalah perempuan. Setelah zaujun, asal masalahnya 6. Setelah ditolak bahagian suami, 3. Bakinya adalah 3. Jadi 1/3 ni daripada baki setelah tolak bahagian zaujun ialah 3. Maksudnya 1/3 daripada 3 ialah 1. Kemudian bakinya adalah 2. Jadi di sini ayah akan dapat 2 kali ganda daripada ibu. Bapa akan dapat 2 kali ganda daripada ibu. Dan kenapa 1/3 baki ni dikekalkan? Walhalnya kalau kita lihat di sini 3/12. 3/12 ni menyamai 1/4 dalam masalah pertama. Kemudian dalam masalah yang kedua, 1/6. Bahagian ibu ialah 1/6.
kenapa tidak dinyatakan bahagian ibu dalam masalah umariyata ni 1/4 dan juga 1/6? Jadi, sahabat-sahabat mengekalkan 1/3 baki. Kenapa dikekalkan 1/3 baki? Baik. Para ulama' telah menjelaskan kenapa sahabat-sahabat walaupun mereka tahu bahagian untuk yang pertama, kes yang pertama ni dah 1/4. Kemudian dalam kes yang kedua, ibu akan dapat 1/6. Ialah kerana mengekalkan apa yang Quran sebut. Fali ummihi as-sulus. Ibunya akan mendapat 1/3. Nak kekalkan. Sebagai beradab dengan Al-Quran. Bimbang takut disebut 1/4. Mana ada bahagian ibu 1/4. Telah melanggar peraturan Al-Quran. Jadi, begitu telitinya para sahabat sehinggalah fardu 1/3 ni dikekalkan. Baik, 1/3 ni adalah fardu yang sabit. Sebab tu kita sangat sebut antara fardu yang muqaddarah dalam Quran, al-furu' al-muqaddarah dalam Quran hanyalah 6 sahaja. Kemudian 1/3 baki ni ada untuk 2 orang yang sabit dengan cara ijtihad para sahabat. Iaitulah satu bahagiannya dalam masalah umariyatani. Ini masalah dinamakan, dua masalah ni dinamakan sebagai masalah pelbagai gelaran. Dia ada berapa gelaran. Masalah umariyatani. 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 Ataupun masalah gharawiyani. Gharawiyani. Rawiyatani ataupun gharawiyani. Tanpa huruf ta. Gharawiyani. Umariyatani disandarkan kepada Sayyidina Umar. Kemudian gharawiyatani disandarkan kepada gharah. Gurrah. Gharawiyani juga gurrah. Gurrah ini ialah tanda yang ada pada haiwan, kuda. Tanda yang ada pada dahi kuda. Daripada kalau kuda tu berwarna hitam, ada tanda putih di atas dahinya. Dan kalau kita belajar dalam bab wuduk, dia ada satu sunat memanjangkan basuhan pada tangan dan juga pada kepala, kaki dan juga kepala. Itu dipanggil ghurrah, italatul ghurrati wat tahjil, memanjangkan ghurrah, basuhan pada muka sehinggalah sampai ke kepala, lebihkan basuhan pada wajib muka, basuhan wajib muka ni, dan juga tangan daripada siku tu kita lebihkan lagi basuhan. Sama dan juga kaki, buku lali, hak buku lali tu wajib, kemudian sunat panjangkan basuhan, itu dipanggil tahjil. Ghurrah ni mana menandakan masalah ini, dua masalah ni masalah yang nampak glamour, tonjol. Maksudnya kalau dalam kawanan kuda tu tidak dikenali, bila kuda tu mempunyai tanda, tanda itulah yang membezakan kudanya dengan kuda-kuda yang lain. Itu maksud daripada ghurrah ataupun gharawiyah ni. Masalah gharawiyata ni. Baik. Jadi itulah bahagian pewarisan ibu. Setelah kita ambil bahagian bapa, juga ada 3 ahwal, 3 situasi pewarisan. Baik, dan Ustaz bukalah kalau ada apa-apa soalan daripada para pendengar sidang penonton yang mengikuti siaran live rakaman secara langsung ini. Kalau tidak ada apa-apa persoalan, jadi alhamdulillah kita dah habis bahagian untuk pewarisan ibu. Cuma tinggal lagi kita nak hadamkan kefahaman kita berkenaan dengan bahagian ibu ni. InsyaAllah kita akan buat forum dalam klip dan masing-masing tu boleh
masuk enroll dalam klip. Kalau boleh enroll dengan menggunakan enrollment key yang Ustaz dah sebut dalam grup, yang tu lebih terbaiklah. Kalau tak mampu, tidak ada juga enrollment key, tidak diminta juga, Ustaz harap masuk dalam tu je. Kemudian grup itu Ustaz boleh pilih secara manual sama ada grup dalam kumpulan fatwa ataupun dalam kumpulan kehakiman. Jadi sekadar ni dulu untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kefahaman tentang bahagian-bahagian situasi-situasi pewarisan yang telah kita selesai sebelum daripada ni. Sebanyak 5 sudah 4 ahwal, 4 ashabul furu', zaujun, zaujah, abun dan juga umun. Mudah-mudahan kefahaman yang Allah Ta'ala bagi sama ada hari ini, malam ni ataupun selepas daripada ni, mungkin ada yang baru dengar ahwal ini, situasi ini, mungkin ada yang masih lagi kabur-kabur. Mudah-mudahan dengan aktiviti-aktiviti dan juga kes-kes yang kita lihat, kita sama-sama ikuti, boleh memberi kefahaman kepada kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.